أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersempena majlis pelancaran nilam peringkat Samtas, kami memohon kehadrat-Mu limpahan rahmat dan keberkatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah warga Samtas seluruhnya warga yang cintakan ilmu serta suka membaca. Sesungguhnya membaca itu merupakan amalan yang mulia dan sangat bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kehadrat-Mu kekuatan dan kesungguhan dalam menjayakan objektif pelancaran program nilam ini. Semoga dengannya warga Samtas menjadi warga yang berilmu. Di kesempatan ini juga kami memohon kepadamu, ya Allah, agar kami semua dilindungi daripada wabak COVID-19 dan penyakit yang berbahaya. Kami juga memohon kepadamu, ya Allah, agar kami dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa dalam keadaan tenang dan aman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang berusaha Puan Najah Siti Hokisun binti Abdul Hamid, penuh kanan pentadbiran. Yang berusaha Puan Ustaz Husnul Al-Syari bin Muhammad Rasidi, penuh kanan Ariwan Murid. Yang berusaha Puan Siti Asiah binti Mat Isa, penuh kanan co-curriculum. Yang berusaha Puan Rozana binti Azhar, penuh kanan tingkatan 6. Guru kanan mata pelajaran, Setiausaha PSS Puan Nur Hana Zuhaira binti Muhammad Nordin. Guru-guru, seterusnya anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta keluarga baginda. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatan kuasa PSS yang sudi menjemput saya pada majlis pelancaran Semarak Nilam tahun 2021. Tujuan program ini tidak lain adalah untuk menyemarakkan amalan membaca dalam kalangan murid sekolah. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Guru-guru dan anak-anak sekalian, Nilam adalah akronim bagi
Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan satu program Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini wajib dilaksanakan di semua sekolah mengikut Surat Keliling Ikhtisas bilangan 13/1996 bertarikh 22 Mei 1998. Maaf saya, program ini wajib dilaksanakan di semua sekolah mengikut Keliling Ikhtisas bilangan 13/1998 bertarikh 22 Mei 1998. Hasrat, niat serta matlamatnya begitu murni sekali, iaitu membudayakan amalan membaca dalam kalangan murid sekolah. Budaya suka membaca merupakan satu keadaan di mana wujudnya sebuah masyarakat yang mencapai suatu tahap amalan dan minat membaca yang tinggi. Manusia yang berjaya adalah manusia yang berilmu, berakhlak mulia dan berketerampilan. Oleh itu, murid-murid dituntut melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran dalam usaha mewujudkan generasi bestari yang berjaya dan berdaya saing. Bersesuaian dengan tema Semarak Nilam kali ini, iaitu membaca kunci kejayaan dunia dan ukhrawi. Anak-anak sekalian, dalam zaman ledakan maklumat ini, pengetahuan, kemahiran dan kepakaran menguasai ilmu amat diperlukan serta dititik beratkan. Seiring kemajuan teknologi hari ini, program Nilam telah ditambah baik dan dari semasa ke semasa. Pada tahun ini, program Nilam dilaksanakan di semua sekolah melalui cara dalam talian. Perekodan bahan bacaan sama ada bahan buku atau bukan buku dilakukan sendiri oleh murid secara dalam talian menggunakan ID Delima. Semua murid dikehendaki mempunyai ID Delima dan kata laluan untuk log in masuk ke dalam sistem IQ Nilam. Cara perekodan baru ini memberi kemudahan kepada guru penyelaras Nilam di sekolah bahkan di peringkat PPD. JPN seterusnya, KPM dalam mengenal pasti rekod bacaan yang tertinggi. Penerangan secara terperinci tata cara perekodan bahan bacaan ke dalam sistem IQ Nilam akan disampaikan nanti oleh penyelaras PSS. Yang pasti, murid-murid sendiri telah menerima maklumat awal tentang IQ Nilam melalui guru kelas masing-masing secara aplikasi WhatsApp atau Telegram. Maka tiada alasan bagi anak-anak untuk tidak merekod bahan-bahan yang dibaca kerana sistem IQ Nilam yang dibangunkan ini telah memberi banyak kemudahan kepada murid-murid untuk memilih bahan bacaan secara dalam talian daripada pelbagai pautan dan merekodkannya hanyalah semudah sentuhan di hujung jari. Secara kesimpulannya, program Semarak Nilam 2021 adalah satu pendekatan yang memberi peluang dan galakan kepada murid-murid menggunakan keupayaan diri membentuk tabiat membaca ke arah membina kecemerlangan samtaj unggul. Diharapkan agar semua guru dan pelajar dapat memberikan kerjasama dan komitmen yang tinggi dalam usaha menjayakan program yang mulia ini. Oleh itu, dengan rasa besar hati, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran program Semarak Nilam Sekolah Agama Menengah Tinggi Tunku Ampang Jumaah tahun 2021. Istiqamah mencipta keunggulan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua pentadbir, guru-guru dan anak-anak samtaj yang dirindui semua.
Saya mengharapkan semua warga Samtaj berada dalam keadaan yang baik di samping keluarga tercinta dan semoga semuanya terhindar daripada pandemik wabak COVID-19 ini. Baiklah anak-anak Samtaj semua, buat apa tu? Saya harap kamu memanfaatkan masa yang ada di rumah itu dengan sesuatu yang berfaedah. Okey, bukan sahaja belajar dalam talian, tetapi juga masa yang ada itu dimanfaatkan dengan mendapat sesuatu yang baru seperti pengetahuan yang baru, kemahiran yang baru, di samping dapat membantu ibu bapa juga ketika berada di rumah ini. Baiklah, hari ini saya, Cikgu Nurhana akan memberi taklimat tata cara perekodan nilam ke dalam sistem IQ nilam. Saya percaya semua pelajar di Samtaj ini telah pun mengetahui apa itu nilam. Okey, apa itu nilam? Nilam adalah nadi ilmu amalan membaca. Ianya adalah satu program di Kementerian Pendidikan Malaysia. Program ini telah wujud sangat lamanya bagi membina tabiat membaca di kalangan murid-murid. Sebab itulah di Samtaj juga kita turut serta menjayakan projek ataupun hasrat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ini. Okey, selain daripada takbiran membaca, nilam juga bertujuan untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti prestasi akademik murid-murid dan juga sekolah. Okey, seharusnya kita semua tidak memberi alasan untuk tidak menyertai program nilam ini. Okey, apa yang perlu anda tahu mengenai program nilam ini? Okey, terdapat 3 elemen dalam program nilam. Okey, yang pertama adalah rekod membaca. Okey, setiap murid yang membaca bahan buku atau bukan buku mestilah merekodkan ke dalam sistem yang baru iaitu yang dinamakan IQ nilam. Kalau sebelum ini pelajar merekodkan bahan bacaannya ke dalam kertas yang disediakan ataupun ke dalam buku nilam yang dibeli di koperasi. Tetapi bermula tahun ini semua perekodan adalah melalui sistem IQ nilam yang saya akan terangkan sebentar lagi. Okey, elemen kedua dalam nilam ialah mata ganjaran. Okey, adalah mengikut jenis bacaan yang pelajar pilih. Okey, lebih banyak muka surat atau lebih tinggi nilai bacaan, maka mata ganjaran yang anda akan dapat juga semakin tinggi. Okey, nanti saya akan terangkan juga selepas ini. Elemen ketiga adalah pengiktirafan. Okey, mata ganjaran yang terkumpul tadi akan ditukar kepada pengiktirafan bintang. Okey, setelah mengumpul bintang-bintang setelah mengumpul mata ganjaran tadi, mata ganjaran ini akan ditukar menjadi bintang dan bintang inilah yang akan direkodkan ke dalam PAJSK. Okey, saya rasa semua pelajar tahu apa itu PAJSK dan kepentingannya, terutama bagi pelajar di tingkatan 5 kerana rekod nilam akan tercatat dalam rekod PAJSK. Okey, apa itu program nilam di Samtaj? Okey, semua pelajar, terutama pelajar tingkatan 2 sehingga tingkatan 5 telah terbiasa
dengan bagaimana program Nilam di Santaj diadakan. Okey, semua pelajar tidak terkecuali untuk menyertai program ini. Setiap pelajar dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 adalah wajib menyertai program ini. Okey, pelajar digalakkan membaca 25 buah buku setahun yang setiap satunya mestilah melebihi 150 muka surat untuk mendapat marta ganjaran Nilam 1 bintang. Jadi, kalau pelajar tingkatan 5 sekarang ni, cuba anda bayangkan berapa banyak buku yang anda perlu dapat untuk mencapai bintang yang paling tinggi iaitu 5 bintang. Okey? Jadi sebab itulah apa yang saya cakap tadi, pelajar-pelajar seharusnya menggunakan masa yang ada di rumah ini dengan membaca buku dan menjalankan aktiviti Nilam supaya bila dah kembali ke sekolah nanti, mungkin kamu tidak ada banyak masa untuk buat aktiviti Nilam. Okey? Dan yang terakhir, semua bahan bacaan yang dibaca itu mestilah direkodkan ke dalam IQ Nilam. Okey, ini adalah sebab-sebab kenapa kamu perlu terlibat dalam program Nilam. Okey, sebagai pelajar, okey, kamu perlulah terlibat dalam program Nilam. Yang paling utamanya adalah untuk menambah pengetahuan. Pengetahuan ini adalah perkara yang sangat penting. Walaupun kita telah bekerja ataupun kita sudah pencen, contohnya orang tua pun perlu membaca, okey, untuk pengetahuan. Kemudian yang keduanya, program Nilam ini, kenapa kamu perlu melibatkan diri adalah untuk melestarikan budaya pembacaan yang berkualiti sepanjang hayat. Tidak kira hanya pelajar sekolah sahaja kena membaca, sesiapa sahaja di dunia ini, tak kira suri rumah ataupun seperti yang cikgu cakap tadi, orang yang telah, orang yang warga emas juga perlu membaca supaya ianya menjadi satu budaya. Okey? Dan yang seterusnya, sekiranya anda membaca, anda dapat menjawab soalan yang menguji keupayaan seperti menakul. Apa itu menakul? Menakul adalah satu kemahiran yang mana anda boleh memberi satu membuat menakul adalah kemahiran menilai sesuatu itu sama ada ianya logik ataupun tidak. Okey? Dan juga membuat refleksi dan menilai. Dalam pendidikan abad ke-21, okey, kemahiran-kemahiran ini sangatlah penting kerana setiap subjek memerlukan pelajar boleh menguasai kemahiran ini. Okey, dan seterusnya kenapa perlu terlibat dalam Nilam adalah kerana markah dalam penglibatan PAJSK. Okey, ianya berdasarkan kepada pengiktirafan bintang. Jadi kalau anda nak nampakkan sijil PAJSK anda baik, maka kenalah sertai Nilam. Okey, ini adalah paling utama kepada pelajar tingkatan 5. Okey, dengan baiklah, apa bacaan Nilam yang bahan bacaan yang kamu boleh baca? Okey, cuba lihat di skrin. Okey, terdapat 4 jenis bahan bacaan yang saya akan cerita lebih atau beritahu lebih lanjut selepas ini. Okey, yang pertamanya adalah bahan buku atau bahan fiksyen. Okey, buku cerita, okey, yang berbentuk fiksyen adalah buku yang bukan buku fakta, buku yang direka itu dinamanya fiksyen. Okey, kemudian bahan bukan fiksyen, okey, seperti kat sinilah datangnya buku-buku subjek ataupun buku-buku fakta.
Okey, contohnya buku sejarah, buku geografi, buku sains, ensiklopedia, kamus. Ini adalah kategori bahan bukan fiction. Okey, kemudian ada juga bahan digital. Yang ketiga adalah bahan digital. Contohnya seperti majalah, surat khabar, buku, okey. Yang mananya pelajar membaca bahan itu secara atas talian. Okey, yang keempat adalah bahan bukan bercetak. Okey, bahan bukan bercetak ini bermaksud bahan itu adalah bahan yang terdapat di sekitar anda. Sebagai contoh, anda menonton movie. Okey, setelah menonton movie, anda boleh rekodkannya dalam nilam. Okey, ini adalah contoh buku fiksyen. Buku fiksyen ini mungkin terdapat dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau juga lain-lain bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Cina. Sekiranya kamu boleh membaca buku-buku dalam bahasa tersebut, maka rekodkanlah dalam kategori buku fiksyen. Okey, buku fiksyen adalah buku ceritanya yang direka semata-mata. Okey, buku bukan fiksyen adalah buku yang ditulis berdasarkan fakta ataupun sejarah ataupun subjek-subjek lain. Contohnya buku agama, buku motivasi yang mana kita baca untuk mendapatkan lebih maklumat mengenai sesuatu perkara. Okey, sekarang ini pelajar bukan setakat perlu membaca bahan dalam bentuk fizikal, tetapi juga pelajar juga boleh membaca bahan dalam talian. Sebagai contoh, e-book, e-newspaper atau e-magazine. Sekarang ni terdapat banyak sangat bahan bacaan digital yang kita boleh dapat dalam internet. Jadi, apabila anda membaca bahan-bahan tersebut, jangan lupa untuk rekod sebagai bahan bacaan nilam. Seterusnya, bahan bukan buku dan bahan bukan cetak. Sebagai contoh, dalam buku kerja yang kamu beli terdapat CD. Okey, dalam CD itu terdapat lebih banyak maklumat mengenai buku yang kamu beli. Maka setelah kamu melihat CD itu, kamu bolehlah merekodkan ke dalam nilam. Okey. Sebagai contohnya lagi seperti kit pembelajaran. Sekarang ni terdapat banyak di kedai buku, kit pembelajaran, contohnya cara-cara membuat dinosaur. Sebagai contoh, ayah kamu beli, maka kamu pun baca sebesikit macam mana cara nak memasang alatan tu tadi, maka benda itu juga boleh direkodkan ke dalam sebagai nilam. Okey, tadi kita lihat jenis-jenis bacaan yang kita boleh baca dan rekod. Jadi, bagaimana kita nak rekod bahan bacaan tersebut? Okey, ini adalah perkara baru. Bukan setakat kepada sekolah kita, tetapi juga kepada semua pelajar di Malaysia. Okey, sekarang ini rekod bahan bacaan tidak kiralah buku, bukan buku, bercetak atau bukan bercetak, mestilah direkodkan ke dalam laman web atau sistem yang telah dibangunkan oleh bahagian teknologi pendidikan yang dinamakan IQ Nilam. Okey, seperti yang anda boleh tengok, ini adalah laman webnya. Okey, iaitu http://iqnilam.mov.gov.my. Okey, so kalau pelajar type ni, teruslah dapat masuk ke dalam sistem IQ Nilam. Ini adalah muka depan, sistem IQ Nilam. Alright, sebaik saja masukkan
addressnya. Okey, anda akan terus dapat muka depannya macam ni. Alright, dan ada perkataan log masuk. Maka anda kliklah di situ. Setelah itu, masukkan email ID delima kamu. Saya harap semuanya ingatlah kan ID delima. Sekiranya tidak ada ID delima, silalah berhubung dengan guru kelas anda. Okey, setelah masukkan ID delima, inilah paparan yang kamu akan tengok. Okey, maka kamu kliklah pada button rekod bacaan nilam, iaitu terletak di sebelah atas kiri. Okey, langkah yang seterusnya, apa yang kamu perlu buat adalah mengisi semua maklumat yang diminta. Okey, sebagai contoh tajuk atau judul, okey, nama pengarang, right, bila buku itu ditulis, okey. Kemudian jenis buku, sama ada buku fiction, buku bukan fiction, sama ada buku digital, okey, ataupun bahan bukan bercetak, maka pilihlah. Okey, sekiranya bahan itu adalah bahan dari internet, bahan digital, kamu perlu copy URL bahan yang kamu baca itu. Dan pastekan atau tampalkan URL tersebut di tempat yang disediakan di situ. Kemudian buatlah rumusan. Okey, serba sedikit rumusan mengenai bahan yang kamu baca tadi. Okey, dan jangan lupa untuk letakkan aktiviti yang kamu buat selepas membaca buku tersebut. Okey, aktiviti rumusan adalah wajib ya pelajar-pelajar. Setelah kamu buat rumusan, apa lagi aktiviti lain yang kamu buat? Sebagai contohnya, setelah membaca buku tersebut, kamu menceritakan mengenai buku itu kepada rakan kamu ataupun adik-beradik kamu. Jadi, aktiviti lain selain rumusan adalah bercerita. Mungkin kamu boleh buat aktiviti lain yang tidak ada dalam senarai yang diberikan. Maka tulislah dalam ruangan aktiviti lain dan tulislah apa aktiviti yang telah kamu buat. Okey? Setelah pastikan semua bahagian diisi, kamu perlu klik butang simpan. Okey, selepas kamu klik butang simpan, maka bacaan tadi telah tersimpan dalam sistem iNilam. Okey, kamu boleh tengok ya nanti setelah klik simpan, boleh cek berapa banyak dah bacaan yang kamu baca. Okey, akan ada tulislah di tepi tu nanti. Tak boleh ke perpustakaan kerana PKP? Jangan risau. Selain boleh membaca bahan bacaan yang terdapat di rumah dan di atas talian, okey, kamu juga boleh membaca bahan-bahan yang lain. Okey, ini adalah contoh sumber bacaan atas talian. Okey, sebenarnya senarai ni banyak sangat. Okey, tapi saya rasa cukuplah setakat ini, senarai yang ada ini untuk kamu membaca. Yang saya senarai ni sebenarnya terdapat beribu-ribu bahan bacaan yang kamu boleh pilih. Okey, yang pertama adalah U-Pustaka. Right, kamu pergi ke www.u-pustaka.gov.my, daftarlah di situ. Okey, ini adalah di bawah Pengurusan Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi ahli boleh pinjam buku secara maya. Okey, buku yang kamu pinjam ni kamu boleh baca selama 2 minggu.
Selepas habis tempoh 2 minggu, maka buku tu akan hilang daripada kamu punya akaun lah. Okey. Kemudian eCentral pun sama. PPAS Overdrive pun, PPAS Overdrive adalah di bawah Perpustakaan Awam Selangor. Okey. Juga cara yang sama, kamu daftar jadi ahli, okey, pinjam dan kena pulang ya, walaupun buku itu adalah buku digital, kamu tak ambil buku tu secara fizikal, tetapi buku tu mesti dipulangkan lah. Kalau tak pulangkan, dia akan hilang sendiri. Okey, dalam kamu punya profil. Okey, kemudian terdapat juga buku bacaan bahasa Inggeris yang percuma, contohnya seperti free e-books. Okey, kamu boleh masuk dan bacalah di situ. Okey, ataupun open library dan Wattpad. Okey, saya rasa Wattpad ni adalah menjadi satu kegilaan ataupun kesukaan pelajar-pelajar remaja di Samtaj dan juga di mana-mana di Malaysia. Saya difahamkan terdapat pelajar-pelajar kita yang menulis ya dalam Wattpad. Okey, jadi yang baru dengan Wattpad ni, maka kamu bolehlah cuba-cuba buka dan tengok apa adalah Wattpad ni. Tetapi saya nak menasihatkan kepada semua pelajar, bila kita baca bacaan dalam talian ni, kita mestilah dapat menilai sama ada buku itu baik ataupun tidak untuk kamu baca. Okey, kamu sebab itulah kemahiran menakul tu penting. Okey, kamu dapat membezakan sama ada buku ini sesuai atau tidak sesuai untuk dibaca oleh kamu. Okey, mengikut umur kamu. Okey, kemudian buffet at PNM. Okey, bagi yang suka nak baca majalah dalam negara, majalah luar negara secara percuma, ataupun nak baca surat khabar secara percuma, bolehlah ke buffet at PNM. Daftar sebagai ahli, kamu boleh baca bila-bila masa. Okey, banyak mana pun kamu nak baca. Jangan lupa ya, ajar ibu dan ayah ataupun ahli keluarga yang lain membaca di sini. Okey? Dan yang terakhir adalah Google Books. Okey, kita biasa guna Google sebagai search engine. Google juga ada buku yang dinamakan Google Books. Okey, kamu masuk dalam Google Books, type lah buku apa yang kamu nak baca, kemudian bacalah dalam talian. Baiklah pelajar-pelajar semua. Okey, saya rasa sampai di sini saja taklimat Nilam kali ini. Saya mengharapkan semua pelajar yang berada di rumah sekarang ni, kita tak tahu bila boleh balik ke sekolah. Jadi manfaatkanlah masa yang ada ni dengan menjalankan program Nilam. Okey, terutama yang tingkatan 5 tu. Okey, ini adalah tahun terakhir anda berada di Samtaj, dan juga anda nak rekod PJSK anda baik. Okey, maka aktifkanlah diri anda dalam program Nilam ni. Okey, so apa tunggu lagi? Sertailah program Nilam, rekodlah sebanyak bahan buku dan bukan buku yang anda baca ke dalam sistem IQ Nilam. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syed Hamid Razali dan pada hari ini saya akan mendeklamasikan sajak yang bertajuk Membaca Kunci Kejayaan Duniawi dan Ukhrawi. Dengarkan.
bukan hanya mengenal pada kata dan makna, tetapi untuk dihayati, difahami dari isi yang bermakna. Membaca tonggak kejayaan duniawi dan ukhrawi, membina sahsiah budi pekerti, membina pribadi akhlak Islami. Kalam Tuhan menjadi saksi, amalan membaca wajar diikuti. Surah Al-Alaq menjadi bukti. Bacalah, bacalah, bacalah selagi nyawa tidak terhenti. Ayo kita membaca, biar tahu jangan keliru, biar mengerti bukan mengeji, agar kita tidak terpesong dari landasan yang sebenar. Mari rakanku semua bersama semai amalan membaca, bersama pupuk minat membaca. Bukan kerana manusia, bukan untuk periksa semata, tetapi untuk mengenal erti dunia yang kekal kelak di sana. Ayo semua perkasa minda pertingkatkan kosa, biar kita jadi bangsa berjaya, kembang mekar di persada antarabangsa. Ayo semua bacalah, kerana dengan membaca itu adalah kunci untuk berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.